الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati Fadil Ustaz Pengurusi Majlis Ijtima' Hufaz Negeri Pulau Pinang, yang dimuliakan Datuk Esko Agama Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Al-Fadil Ustaz Rusli, ahli-ahli majlis, pegawai Jabatan Agama, mudir dan semua pelajar-pelajar Mahat Tahfiz muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini saya dapat bersama dengan para jemaah sekalian di dalam Ijtima'ul Hufaz, iaitulah berkumpul para hafazatul Quran, anak-anak kita yang menghafal Al-Quran sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Nabi mengatakan Allah SWT ada ahli-ahlinya dari kalangan manusia. Qalu ya Rasulullah manhum. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Ahli-ahli yang disebut dengan nama ahlillah, siapa mereka itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Mereka ialah ahlul Quran, orang yang menghafal, memahami Al-Quranul Karim, dikenali dengan nama ahlullahi wa khassatuh, ahlullah dan orang-orang yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ibnu Majah. Kata Al-Imamul Manawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Faidul Qadir, ahlullahi wa khassatuhu ay hafazatul Quran al-amiluna bihi hum awliya'ullah al-mukhtasuna bih. Mereka ahlillah yang disebut dalam hadis ini iaitulah para hafazatul Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang mengingati Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya. Hum awliya'ullah, mereka lah wali-wali Allah yang khas, ikhtisasu ahlul insani bihi, yang dikhaskan, yang diambil di kalangan manusia, disebut dengan nama ahlullah. Dinamakan mereka ini ahlul Quran dengan nama ahlullah ta'ziman lahum, kerana membesarkan dan memuliakan kedudukan mereka. Sebagaimana kata Baitullah, Kaabah itu dinama dengan Baitullah, nisbahkan rumah itu kepada Allah kerana kemuliaan dan ketinggian kedudukannya. Kata Al-Hakim At-Tirmizi, seorang ulama yang masyhur, nama dia Al-Hakim At-Tirmizi. Ini bukan Imam At-Tirmizi sahibus sunan, tapi orang lain. Dia kata apa? Wa innama yakunu hadza fi qari. Ahlullah ini iaitulah diberi gelaran ini kepada para pembaca Al-Quran intafa'anhu jawru qalbi, orang yang tidak ada dalam jiwanya penyakit-penyakit yang tidak baik. Wa zahabat zinayatu nafsih, dan hilang penyakit jiwa dia, sama ada penyakit takabur, penyakit hati yang disebut dengan nama as-sifatul mazmumah. Dan bukan daripada ahlillah
tidak termasuk daripada mereka kecuali mereka yang tatahhara minaz zunub, orang yang dapat membersihkan jiwanya daripada dosa-dosa zahiran wa batinan, wa tazayyana bit ta'ah, dan mereka ini hiaskan diri mereka dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, fa indaha yakunu min ahlillah, maka ketika itulah mereka dinamakan dengan ahlullah. Intaha daripada Faidul Qadir. Para peserta sekalian, terutamanya abnauna al-hafazatul Quran, anak-anak kita, pelajar-pelajar tahfizul Quran, ambillah persiapan, ambillah persediaan sebab dalam hadis yang dibincangkan dalam muqaddimah ini, iaitulah tentang bagaimana kita nak letakkan kita sebagai ahlullah, bagaimana kita nak letakkan jiwa kita, nak letakkan diri kita dalam senarai ahlullahi wa khassatuh, orang-orang yang menjadi ahlillah dan orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, tidak lain dan tidak bukan selain daripada kita menghafal Al-Quran, iaitulah kita beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Sangat mulia. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kamu iaitulah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kedudukan kita sangat besar. Jalan yang kamu pilih sangat mulia. Karena itu kita jagalah jalan kita ini, kita bersihkan diri kita, bersihkan jiwa kita daripada mungkar, daripada maksiat, daripada terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik, untuk melayakkan diri kita sebagai ahlullahi wa khassatuh. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, tajuk yang kita bincang dalam nota yang saya tulis ini secara ringkasnya, iaitulah masyarakat madani berdasarkan Al-Quranul Karim. Ini satu perbincangan yang besar, suatu harapan yang tinggi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bila dia beri letak manusia sebagai khalifah, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, kami jadi khalifah di muka bumi. Kita ni khalifah artinya orang yang memakmurkan bumi ini dengan hukum syariat Islam. Itu maksud khalifah. Kalau setakat khalifah boleh bina itu bina ini saja, tetapi syariat Islam tidak berdaulat, maka di sana tidak menjadi, tuntutan itu tidak terlaksana. Jadi nak melahirkan khalifah-khalifah inilah, nak melahirkan masyarakat madani inilah yang perlu kita lihat kepada masa depan anak-anak kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tengok dalam muka surat yang awal tu, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Maksudnya yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Artinya kumpulan ini apabila Allah beri tamkin, beri kekuasaan mereka di muka bumi, apa yang mereka lakukan? Nescaya mereka mendirikan salat. Dirikan salat, iaitulah selepas daripada kita mengucap dua kalimah syahadah, maka salat adalah menjumpakan mercu tanda yang besar. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan salat ini di antara ibadat yang mengikut matahari, tidak mengikut bulan. Lain-lain ibadat dia ikut bulan. Haji, iaitulah kita berwukuf pada bila? Pada 9 Zulhijjah. Puasa bulan Ramadan. Tetapi bila mari pada salat, la aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Siapa dia boleh sambung ayat ni? Jangan ustaz anak murid. Fadal. Siapa sambung, ustaz bagi hadiah. Fadal. Sila. Bersedia orang lain untuk terima hadiah. Kalau tak ada, Datuk Esku ada. Fadal. Bangun.
Aqimis salata. Siapa yang boleh baca? Sila, bangun. Nanti tarik balik anugerah esok ni berat ni. Cepat sikit. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dia baca ramai dia ingat bila seorang tanya dia. Baik. Surah apa tu? Tak ada hadiah lagu ni. Jadi dalam solat Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita ikut liduluki syamsi, ikut perjalanan matahari. Kenapa? Kerana dia bersifat harian. Dia bersifat harian. Adapun ibadat lain bersifat bulanan, bersifat tahunan. Maka salat itu adalah merupakan mercu tanda yang besar. Mustahil seorang manusia yang mengaku dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, lebih-lebih lagi abnaunal hafazah, orang-orang anak-anak kita yang hafal Quran ini tidak menjaga salat. Cukup pelik, cukup ajaib kan? Bila kita hafal Quran tapi tidak menjadi orang yang menjaga salat, kerana itulah merupakan agenda yang besar dalam mujtama' al-madani. Yang kedua, menunaikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, menyuruh mengerjakan yang baik dan melarang daripada perbuatan mungkar. Walillahi aqibatul umur, segala urusan itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ciri-ciri mujtama' al-mujtama' al-islami ataupun disebut dengan nama masyarakat Islam, masyarakat madani yang disebut itu al-mujtama' al-mansyur, yang kita harap-harapkan itu yang besar, iaitulah apabila masyarakat ini mendirikan salat. Hari ini dia panggil zaman anak-anak kita duk main Facebook, duk main apa. Dia kata Yahudi takut kalau orang Islam ni salat subuh seperti salat Jumaat. Baca tak? Ada orang hantar, kau dah forward ke kawan dah? Forward dah. Kadang-kadang kita tanya dia, awak duk forward ke saya ni, awak sendiri pergi masjid ke tak? Dia kata dia, aku tak pergi juga. Habis bila masjid nak penuh? Dia main forward ke WhatsApp, ke Facebook. Jadi yang hantar kepada orang pun tak pergi juga, maka dia tidak akan dapat memenuhi kriteria tersebut. Maka masyarakat Madani ambil daripada perkataan ummah ataupun Madinah, kerana perkataan ummah biasanya digunakan sebagai sifat dan kualiti tertentu, seperti ummah al-islamiyah, umat Islam, ataupun ummatul Muhammadiyah, khairu ummatin. Semuanya adalah merupakan masyarakat utama yang dibangunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Mekah lebih lama daripada duduk di Madinah. Betul tak? Di Mekah berapa tahun Nabi kita berdakwah? Tak mau jawab ramai-ramai, nak angkat tangan seorang-seorang. Di Mekah berapa tahun Nabi kita dakwah? Yang belakang boleh jawab. Tanda. Nabi kita 12 tahun di Mekah dan dia pergi ke Madinah hanya 10 tahun kan. Jadi waktu di Mekah tidak boleh lagi membina masyarakat yang seperti di Madinah, sebab tidak ada tamkin, tidak ada kekuasaan. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah bila? Bulan apa Nabi kita hijrah? Bulan apa? Bulan Syawal, Rabiul Awal ke bulan ni. Sekarang ni kenapa timbul semua tempat kita pergi ceramah ma'al hijrah, sedangkan hijrah berlaku bila? Rabiul Awal. Ini anak-anak kena ingat, fakta sejarah kena ingat kan. Jadi tahun yang pertama Nabi kita hijrah, kemudian tahun yang kedua mari peristiwa-peristiwa apa ni, difardukan zakat, puasa Ramadan. Dari sudut perperangannya berlaku Ma'rakah Badar Al-Kubra. Tulis ketah ada tu, tulis. Nanti orang tanya tak ada jawab. Nota tu tulis. Pelajar-pelajar ni kena belajar. Bila kita pergi kuliah, kita pergi ceramah, apa yang kita nak buat? Nota. Kata di ulama-ulama tarbiyah, al-ilmu, tulis, al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Siapa boleh ulang? Al-ilmu
saidun wal kitabatu qaidun. Ilmu itu dianggap seperti hayawan perburuan. Menulis ilmu itu seperti orang yang menangkap ikat kita punya perburuan. Sebab kita hari ni ada orang setarah Imam Syafi'i rahimahullahu wa radhiya anhu. Imam Syafi'i dia pergi, dia tak ada kertas, dia dengar je. Dia tulis atas tangan dia tulis atas pasir. Cerita dengar tak? Tapi bila orang suruh ulang balik, semua dia ingat. Kita ni kalau tulis atas kertas pun tak ingat lagi. Itu je masalah kita kan. Maka kalau tak tulis lagi tak ingat, kalau tulis insya-Allah kita dapat faedah. Jadi tulis. Jadi itu dia panggil tahun yang kedua, tahun yang ketiga, semuanya peristiwa-peristiwa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masyarakat yang dikehendaki ni, yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummah, ada kalanya dia kembali kepada masyarakat, mana orang ramai. Tapi ada kalanya Allah Taala guna dalam Quran, inna Ibrahim, coba sambung, inna Ibrahim kana ummah, Ibrahim ummah. Sebab apa? Sayyidina Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam ini seorang dia, tapi disebut sebagai ummah. Ummatun fi wahdi, ummah seorang dia. Kenapa? Jadi pelajar-pelajar yang duduk di bahagian tahfizul Quran, kita kena banyak tadabbur. Ilmu baca Quran ini selain daripada kita hafaz, satu lagi ilmu yang tak boleh berpisah. Ibarat kata hafal Quran dengan tadabbur Al-Quran itu seperti kembar siam. Kenal kembar siam? Macam mana kembar siam? Bercantung dia, tak boleh nak. Kaki dua, tangan dua, kan ada tangan empat, dua, tapi kepala dua. Itu dia panggil kembar siam. Kita yang baca Quran mesti tadabbur ayat-ayat Quran. Kalau tidak, kesan daripada bacaan tidak menyerap masuk ke dalam jiwa, tidak menyerap masuk dalam hati. Sebab itulah kita baca Quran, tapi kenapa akhlak kita tidak berubah? Kenapa kita tidak boleh menitiskan air mata dengan baca Quran? Tapi kalau tayang cerita kat sini dengan latar belakang muzik yang sedih-sedih, tengok budak-budak, contohnya anak-anak Syria lemah dalam air dengan suara latarnya ada, kita menangis. Tapi baca Quran tak boleh menangis. Sedangkan ulama-ulama yang besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab ada garisan di mulut di pipi dia sebab banyak menangis. Mereka menangis dengan apa? Dengan alat muzik, dengan tayangan-tayangan slide cerita? La, mereka menangis dengan Quran. Ini dipanggil masyarakat. Ibrahim kana ummah. Ibrahim seorang dia itu disebut dengan nama ummah sebab apa? Kerana mauqif dia yang terlalu hebat. Anak-anak kita ni kena belajar daripada awal. Hari ini saya fokuskan perbincangan kita lebih kepada pelajar-pelajar. Nabi Ibrahim alaihissalam daripada kecil lagi dia buat masalah kepada keluarga dia. Bapa dia nama Azar. Ada kata Azar ni pak saudara. Yang pentingnya ayah dia. Kerja dia buat apa? Buat ukir asnam, patung-patung. Jadi Ibrahim pergi berlawan. Tapi dia berlawan dengan cara yang baik. Dia punya adab dia pergi, tapi dia pergi dialog. Dia pergi bercakap dengan patung lah. Dia pergi tanya, mau makan dah? Kamu dah makan? Sebab apa dia guna perkataan begini? Nak suruh orang tua-tua ni dengar. Mana boleh cakap dengan batu ni? Habis kalau batu ni tak boleh cakap, kalau batu ni tak ada kuasa, kaifa ta'budu? Limadza ta'budu? Kenapa kamu sembah dia? Limadza ta'budu ma la yubsiru wa la yasma? Kenapa kamu sembah Tuhan yang tak dengar, Tuhan yang tuli, Tuhan yang tak dengar, yang tak berkata-kata? Itu tengok dia pencara uslub yang saat. Maka Ibrahim itu ditabarkan sebagai ummah walaupun seorang dia. Tapi kita hari ini ummah di sini dengan mana ummah masyarakat yang ramai. Maka perkataan masyarakat Madani diambil daripada perkataan Madinah, kota atau bandar, dengan yang mempunyai sama dia punya istilahnya dengan kata-kata tamadun ataupun pembangunan dan sebagainya. Tapi dalam istilah Al-Quran tidak digunakan masyarakat Madani, disebut dalam Al-Quran dengan nama baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, iaitulah negeri yang baik
mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Maka masyarakat yang unggul apabila kita dapat melahirkan anak-anak yang membesar ini sebagai penghuni kepada masyarakat, masa depan akan dihuni oleh orang-orang yang memiliki pendirian yang baik. Beberapa ciri yang saya gariskan dalam nota ringkas ini yang kita akan baca satu persatu nanti insya-Allah. Maka kata di ahli-ahli fikir, mereka mengatakan, kalau kamu nak tengok masa depan umat ini, kamu kena tengok kepada orang-orang muda di zaman dia. Orang-orang muda di zaman itu. Kalau orang mudanya asyik duk main congek motor, ya kan, sebagaimana yang berlaku kepada sebahagian daripada orang kita hari ini, macam mana? Itulah yang kita nak tengok masa depan. Kalau anak-anak mudanya membesar dalam keadaan yang baik macam ni, insya-Allah masyarakat mujtama' madani yang akan dilahirkan itu, merekalah yang akan memakmurkan bumi ini. Pernah satu cerita, orang pergi jumpa dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia kata, ya Sayyidina Ali, saya nak kritik kamu sikit. Ali kata, apa benda? Dia kata, waktu pemerintahan Sayyidina Abu Bakar aman, tenang, Sayyidina Umar tenang, tapi mari zaman kamu ni nampak huru-hara suasana. Kenapa? Dia seolah-olah macam dia nak kritik Sayyidina Ali, macam Sayyidina Ali ni tak pandai mentadbir. Sayyidina Ali kata apa? Oh, dia kata senang je tu. Waktu Sayyidina Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhum jadi khalifah, waktu itu masyarakatnya, rakyatnya orang seperti aku yang baik. Waktu aku jadi khalifah, rakyat aku orang seperti kamu yang suka buat huru-hara, maka jadilah huru-hara. Sedap tak dia punya dialog? Jadi orang seperti kat mana masyarakat itu sendiri apabila telah dilahirkan ataupun membesar dalam suasana yang tidak baik, maka ketika itu masyarakat tidak lagi berpegang kepada ajaran yang telah ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita hari ini Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrajat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kita ni umat yang terakhir keluar, as-sabiquna yaumal qiyamah, dan dia terawal keluar pada hari kiamat. Akhir keluar di dunia tapi terawal di akhirat. Satu buku yang ditulis oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam, nama dia Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Persoalan awal tentang kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku ini menyelaraikan 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi para anbiya yang lain. Alhamdulillah buku ini telah disyarahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Rusli. Saya ingat dia sudah bagi di Pulau Pinang ini, sudah dibahagikan buku tersebut. Jazahullahu khairan. Jadi dalam buku ini menyenaraikan bahawa kita ni umat yang terakhir, khairu ummatin ukhrijat linnas, akhir keluar ke dunia tapi awal di akhirat. Saya buat ibarat yang mudah, yang simple je. Iaitulah ibarat dia macam orang naik kapal terbang first class. Pernah naik kapal terbang? Kau pernah tengok ya? Nah, tengok pun tak apa dah. Orang naik first class, dia masuk lambat, tapi waktu berhenti kapal terbang turun, dia keluar cepat. Itu ibarat yang paling simple, yang paling mudah. Kita walaupun kita ni keluar lambat dalam dunia, di akhir sekali, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Nabi kata, aku dibangkitkan dengan kiamat itu begini. Dekat ya aku dengan kiamat. Dekat ya aku dengan kiamat. Bermakna selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi yang lain. Maka ketika itulah kita mengetahui bahawa nabi kita ni nabi akhir yang terakhir, dan umatnya khairu ummatin, umat yang terbaik. Sebab apa? Sebab kita kerja ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh benda baik dan melarang daripada benda mungkar. Ini ciri-ciri masyarakat yang baik. Hari ini ada juga orang buat
pepatah Melayu ke pantun, tak tahu dia. Dia kata kita ni tak boleh jaga tepi kain orang. Nah, ini pepatah kan, tak boleh jaga tepi kain orang, maksudnya tak boleh ambil tahu hal orang. Saya kata pepatah ini betul dan mungkin tak betul. Apa yang betul? Dalam bab peribadi orang kita tak boleh ambil tahu, itu hak dia. Tetapi dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar tak boleh guna, masalah tak boleh jaga. Orang tu buat maksiat, duduk diam, tak boleh buat tahu, itu hak peribadi lah. Kalau dia buat maksiat, kita ada kemampuan untuk mencegah, paling tidak kita beri nasihat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi'adihi. Yang pertama, peringkat yang paling tinggi dengan tangan. Kalau tak mampu dengan mulut. Kalau tak mampu, artinya darjat ingkar mungkar ini tak boleh lepas. Maka di sini dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh dipakai apa dia? Pepatah kata tak boleh jaga tepi kain orang. Biarlah maksiat mana. Masalah hari ini bukan masalah jaga kain orang. Kadang-kadang sudah dalam kain dah dia termasuk. Sudah buat benda mungkar, berzina, habis tak boleh ingkar lagi, tak boleh. Maka ini dia panggil khairul ummat. Sebaik-baik umat yang terbaik itu umat yang telah menjaga amar ma'ruf dan nahi mungkar, wa tu'minuna billah, yang pastinya mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jelaslah bahawa masyarakat yang terbaik yang telah dikeluarkan oleh Allah SWT ke atas dunia ini, kemudian dibimbing oleh Nabi SAW, tentulah di sana masyarakat yang mempunyai ciri-ciri yang besar. Kita lihat di sini ada beberapa ciri. Maka dapat disimpulkan ciri-ciri masyarakat madani mengikut Islam ialah, yang pertama dia panggil ummatu al-muwahhid. Tengok tulis kau Arab sedap sikit. Mujtama' muwahhid, iaitulah masyarakat yang bersatu di atas tauhid, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang disebut dengan masyarakat Islam iaitulah masyarakat yang bertauhidkan kepada Allah Azza wa Jalla, masyarakat yang mengakui keesaan Allah Azza wa Jalla. Kita cuba kalau kita lihat isu kepentingan tauhid, kepentingan menjaga keagungan Allah Azza wa Jalla, hari ini saya akan cerita kepada pelajar-pelajar kita ni 2-3 cerita. Nak dengar cerita tak? Nak dengar cerita jangan tidur tak ada cerita lagi, boleh? Iaitulah ada satu orang, nama dia, tulis nama dia Umair bin Sa'ad. Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Kanak-kanak Umair bin Sa'ad ini seorang kanak-kanak yang suka duduk dalam majlis kuliah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar. Selalu dia dengar. Dia ni seorang kanak-kanak yang dijaga oleh seorang bapa saudara dia, pak cik dia, nama Al-Julas. Boleh tulis Al-Julas bin Suwaid. Nama orang ni kena ambil. Jangan berdapat anak esok bernama Julas ni, tak payah. Kacau punya pak cik ni. Umair bin Sa'ad, dia dijaga oleh bapa saudara dia nama Al-Julas bin Suwaid, di mana Al-Julas bin Suwaid ini seorang munafik, wal'iyazubillah. Tapi dia selalu solat di belakang Nabi. Solat dia di mana? Belakang Nabi. Sudah solat, waktu Nabi nak kuliah, nak bagi ceramah, dia keluar pergi duduk buah kat kedai kopi di Mekah, di Madinah. Tak tahulah ada kedai kopi macam kita kedai, yang penting dia tak dengar kuliah. Itu dia panggil sifat munafik. Jadi Umair ni bila dia dengar Nabi kuliah, dia semangat balik nak cerita kepada pak cik dia. Dia balik, pak cik, Allah, dia kata kita dengar kuliah Nabi SAW di masjid tadi. Bila Nabi cerita tentang syurga, Nabi cerita tentang neraka, ka'annaha ra'yu ain, seolah-olah kita nampak syurga depan mata kita,
neraka nampak depan mata. Allah. Pak cik dia kata, dengar pak cik dia kata apa? Umair, kalau betul apa yang dikata oleh Muhammad itu, kami semua ni, pak cik ni yang duk buat di kelab ni lebih bodoh daripada himar. Kena himar apa benda? Apa dia? Dongki. Dongki kena tak? Cerita kata banyak dongki kan. Dia kata nahnu ahmaqu minal himar. Kalau betul Muhammad cerita tu, kami semua ni lebih bodoh daripada keledai, daripada himar. Umair bin Sa'ad ni kanak-kanak, tapi iman penuh dalam hati. Iman penuh dalam hati. Dia kata apa? Dia bangun. Dia kata, wahai pakcik, wallahi engkaulah orang yang aku paling sayang di atas dunia ni, sebab jaga dia. Tapi selepas daripada ucapan kamu ini, mulah orang yang paling aku benci sekali. Subhanallah. Mana ada orang pasal ni, kita kalau benci, kalau kita marah orang sebab dia tak bagi benda, tak? Ayah kita tak bagi handphone ke, tak bagi smartphone, marah lalu. Mengamuk, tak mau baca, tak mau study dah, malah nak ulang Quran, tak mau bagi main telefon. Umair kata, pakcik lah orang yang saya tak suka sekali mulai hari ni. Saya duduk di dua persimpangan jalan, sama ada saya diam, tak cakap, tak repot pada Nabi, maka ketika itu saya jadi pengkhianat. Ataupun saya pergi repot pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu kata? Ayah pakcik dia dia kata, gila repot. Mu kanak-kanak siapa nak percaya? Kami ni solat belakang Nabi, tentu orang tak percaya awak punya laporan. Jadi Umair ni bila kena cabar macam ni, pakcik dia nampak macam tak sedar, dia terus pergi mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, cerita apa yang berlaku. Sahabat-sahabat lain kata apa? Rasulullah, betul kau budak kecil ni, Julas bin Suaid solat belakang Nabi, serban dia besar, takkanlah tipu, takkan. Jadi orang tak nak percaya. Umair bin Sa'ad bangun nak keluar daripada masjid, dia menangis, dia mengadu kepada Allah, ya Allah, sekiranya saya benar dalam laporan ini, fasaddiqni, benarkan saya. Sekiranya laporan saya ini tidak betul, fakadzibni, maka dustakanlah. Jibril turun bawa ayat Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahlifuna billahi ma qalu, yahlifuna billah ma qalu, mereka pokok munafikin itu akan bersumpah mereka tak kata, walaqad qalu kalimatal kufri, sedangkan mereka telah mengeluarkan perkataan kufur. Nabi kata, pergi panggil Julah bin Suaid. Mari pakcik ni. Sebelum daripada itu, bila turun ayat Quran ini, Nabi SAW panggil Umair bin Sa'ad. Nabi kata, absyir ya Umair, aku ucap tahniah kepada kamu kerana Allah Ta'ala turun ayat Quran daripada 7 langit, bawa turun ayat Quran membenarkan laporan kamu. Ini, maka marilah sisi pakcik munafikin tadi datang. Bila mari depan Nabi, semua bersumpah, tak kata Rasulullah, saya tak kata. Tengok Nabi baca ayat Quran ni, yahlifuna billahi ma qalu. Dalam surah apa ni? Yahlifuna billah ma qalu. Cepat. Ya. Surah Taubah. Ni ustaz ke pelajar? Pelajar. Kalau ustaz tak jadi, saya dibagi hadiah. Baik. Lepas ni boleh ambil hadiah. Surah At-Taubah. Surah At-Taubah ni dipanggil surah banyak mendedahkan tembelang munafikin. Yahlifu Nabi, mari bersumpah tak ada Rasulullah. Nabi kita baca ayat Quran ini, Nabi kata, taubatlah kamu wahai pokok munafik. Jadi ayat Quran ini menceritakan kepada kita bagaimana kita nak melahirkan ummah al-muwahhid, ummah yang mengambil berat dengan masalah tauhid. Masalah tauhid, pendidikan tentang tauhid, pendidikan yang sangat penting. Karena itulah di antara didikan awal yang Nabi SAW ajar kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa hadisnya? Hadis ihfazillah ya ghulam. Siapa dia ingat hadis ni? Ya ghulam ihfazillah yahfaz, ihfazillah tajidhu tujaha. Jadi Nabi itu dia panggil hadis
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar, didik anak-anak dia dengan tauhid. Jadi pelajar-pelajar kita hari ini di peringkat tahfiz, di peringkat sekolah, daripada kecil lagi, daripada prasekolah lagi, patut kita ajar hadis-hadis tasbitul aqidah yang menguatkan akidah kita, kerana anak-anak ini bila dia membesar, hari ini kita membesar dalam suasana yang begini dahsyat. Dahsyat tak dahsyat besar hari ini? Sangat dahsyat. Saya sebut dalam nota ni ada, iaitulah bagaimana masyarakat kita ini duduk dalam, dia panggil dalam dunia globalisasi. Apa makna globalisasi? Cerita nak dengar. Apa makna globalisasi? Tak ada dengar. Pelik ni. Ni pelajar perempuan. Apa makna globalisasi? Dunia tanpa sempadan. Lagi? Langit terbuka. Apa lagi? Betul lah kau tu. Globalisasi ni dunia tanpa sempadan, langit terbuka, itu betul lah kau? Tak ada siapa kata tak betul. Tetapi definisi yang paling sedap, yang paling tepat yang saya dengar sendiri daripada Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Tengok di muka surat akhir, muka surat 9 dalam nota kita ni, tarikh globalisasi yang diberikan oleh Allahyarham Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala sangat tepat. Dia kata apa? Makna globalisasi, orang putih nak suruh kita makan apa yang dia makan. Orang putih, maksudnya orang putih ini mana orang barat lah, orang bukan Islam, nak suruh kita pakai apa yang mereka pakai, dia nak suruh kita buat apa yang mereka buat. Betul tak betul tarikh ni? Betul. Hari ni semua benda yang dibuat oleh orang putih, semua kita nak ikut belakang. Jadi dunia tanpa sempadan, globalisasi, macam mana kita nak kawal anak-anak kita, macam mana kita nak kontrol mereka, macam mana kita nak jaga mereka daripada terjebak dengan benda-benda gini, agak sukar. Satu cerita, nak dengar cerita lagi? Cerita semangat sikit dah. Seorang khalifah zaman dulu. Khalifah ni dia suka main burung. Biasalah orang dulu burung ni dia pergi buat berburu dan sebagainya. Dia panggil sakar, burung. Jadi bila dia suka main burung, satu hari burung dia terlepas. Burung dia terlepas. Punyalah panik khalifah ni, raja ni panik. Dia arahkan semua pegawai-pegawai keselamatan istana ni tutup pagar kota. Dulu ada kota. Kota ni maknanya bandar tu dia ada pintu. Sekarang kita ni tak ada kota apa dah. Tak. Kalau ada kota apa, ada immigration, ada apa dia ni, custom, itu kota. Jadi dulu memang ada kota. Dia kata tutup semua pintu kota sebab burung ni dah hilang. Jadi salah seorang, semua pengawal sibuk, yang ditutup pintu, tutup pintu. Mari seorang pengawal yang cerdik pergi berbisik, dia kata, tuan khalifah, yang kita sibuk tutup pintu ni buat apa? Yang hilang ni burung ke kambing? Dia kata betul juga. Kalau kambing tutup pintu, dia terbang ke atas, dia bukan lari ke bawah. Betul tak? Barulah khalifah ni sedar. Dia kata silap. Tutup pintu buat apa? Burung tu lari ke atas. Kita hari ni pun kita tutup pintu. Anak, kita tak mau keluar daripada rumah, duduk dalam rumah. Kamu tak boleh berjalan, tak boleh berkawan dengan orang. Kamu tak boleh, ayah dia jaga dalam rumah. Tapi maklumat-maklumat, fitnah-fitnah masuk tak masuk dalam rumah melalui ikut pintu mana? Pintu globalisasi. Langit terbuka, tak boleh nak kontrol. Dengan boleh akses melalui handphone, dengan alat-alat gadget kita yang ada ni, semua tak boleh kawal. Yang kita nak kawal masyarakat kita ni supaya membesar dalam suasana takut pada Allah Azza wa Jalla, maka mestilah mereka ini dididik dengan ilmu tauhid, ilmu yang boleh mengawal, yang boleh menjaga, yang boleh mendidik mereka supaya takut pada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita belajar
ilmu tauhid. Macam-macam cara kita belajar. Ada anak-anak kita di sekolah-sekolah kita biasanya ilmu fardu ain, dia akan ajar tentang mengenali Allah. Nak kenal sifat Allah, kita nak kenal Allah, nak kenal macam mana? Boleh tengok Allah? Tak boleh tengok. InsyaAllah kita boleh tengok di akhirat nanti, insyaAllah. Sebagaimana dalam Quran kata waladaina mazid, kami ada tambahan. Tambahan di situ kata para ulama iaitu an-nazar ila wajhillah, kita boleh tengok wajah Allah azza wajalla. Macam mana itu? Tunggu di surga. Jadi macam mana kita nak kenalkan anak-anak kita ni, nak tasbitul aqidah, nak didik anak-anak kita ni supaya mantap aqidah? Maka kata para ulama, kita kenal Allah yang pertama melalui nama-nama dia yang indah, asma'ullah al-husna. Mesti kena kenal Allah Ta'ala dengan nama-nama dia yang indah. Hari ni nama kita kenal tak nama Allah? Kenal. Berapa nama ada? Yang masyhurnya 99. Saya tanya, kalau tanya semua daripada bawah sampai atas ni, semua boleh jawab 99. Betul tak? Siapa dia boleh ingat 99? Angkat tangan. Nak suruh baca ni? Kena balik ke pasti semula lah ni. Nah, anak-anak pasti ingat tak ingat dia? Ingat. Daripada kecil lagi, huwallahu allazi la ilaha illahu. Kata di para ulama, kita kenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang indah. Bukan sekadar hafal Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Al-Muntaqim, tetapi memahami isi kandungan, memahami muqtada, mana isi nama Allah Ta'ala itu. Nama dia Ar-Rahman, nama dia ada Al-Jabbar. Maka manusia ni, bila kita kenal nama Allah Ta'ala, kita tak berani nak buat perkara yang tak baik. Sebab apa? Kita nak buat maksiat. Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala Al-Jabbar, Allah Ta'ala ambil tindakan. Bila orang ni pula berdosa pula, dia ada Ar-Rahman, Allah Ta'ala yang maha limpah kurnia, Al-Ghaffar yang maha pengampun. Itu dia panggil mengenali nama Allah. Manusia tidak akan berani buat maksiat, yang pertama. Yang kedua, manusia tidak akan kecewa apabila mereka terjebak dengan maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak mengenali Allah melalui belajar fardu ain balik, melalui sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang maha agung. Biasanya orang Malaysia ni hafal belaka sifat berapa? Sifat 20. Tapi ingat tak ingat makna dia? Menghayati ke tidak? Itu masalah kita. Kita hafal saja. Jadi saya bergurau kadang-kadang, kata kalau setakat ingat saja, boleh sebut je nama Tuhan 99 nama, siapa boleh masuk syurga dulu? Siapa yang boleh masuk syurga awal? CD dengan kaset. Saudara, CD ni kamu pasanglah tu. Tengah hari kau, malam kau, bangun pukul 2 pagi pasang. Wallahu allazi la ilaha illahu. Ingat lalu dia. Tapi dia faham ke tak? Jawabnya tak tahu apa dia CD. Maka kita hari ini kita hafal tanpa mengetahui makna yang menyebabkan tidak memberi kesan kepada kita. Tidak memberi kesan kepada kita sebab kita tidak menghayati. Kalau orang nak mencuri, dia ingat Allah Ta'ala di antara sifat dia basar. Allah Ta'ala melihat. Berani tak berani curi orang? Tak berani. Bila kita nak mengumpat orang, Allah basir, Allah sami, Allah Ta'ala mendengar. Jadi kalau sifat ini dihayati, tentulah manusia menjadi masyarakat madani yang al-mansyud, yang kita harap-harapkan. Sebab apa? Apabila akidah itu ditasbitkan dalam jiwa, maka manusia tidak akan buat. Tuan-tuan mungkin pernah dengar nama Ma'iz. Pernah dengar nama Ma'iz? Seorang sahabat yang tersalah melakukan zina. Bila dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, tahhirni, bersihkan saya. Dia telah buat benda tak baik. Nabi kata, mu ni betul ke ni? Ke minum arak mabuk ni? Tak. Abika junun, mu gila ke? Tak. Sebab dia tahu hukumannya orang yang dah kahwin, berzina, muhsan, kena rejam. Kenapa dia pergi mengaku? Tengok, Ma'iz mengaku sebab apa? Sebab dia tahu
Kalau dia selesai atas dunia ini, bermakna di akhirat dia sudah selesai. Sama juga dengan seorang perempuan yang berzina itu kan, yang mengandung. Nabi kata pergi balik jaga anak dulu. Lepas sudah beranak, bagi pula. Tunggu anak besar dulu. Bila anak besar baru dijatuhkan hukuman. Tak lari dia. Kenapa? Dia panggil wazi'ad dini, bermula daripada jiwa kita. Setelah kita beriman kepada Allah, maka undang-undang tidak diperlukan. Tapi kalau kita sekadar kita tahu Allah, tetapi kita tidak menghayati, tidak mengenali Allah sebagaimana haqqa ma'rifatihi, haqqa qadrihi, maka ketika itu tidak memberi kesan dalam jiwa anak-anak untuk membesar dalam suasana tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita nak kenal Allah melalui ayatihi, melalui tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala di atas dunia ini ada dua kategori. Tulis. Yang pertama dia panggil ayatu al-maqru'ah, ayat-ayat yang dibaca. Alhamdulillah, sebahagian daripada anak-anak kita ini, ayat-ayat yang dibaca sudah masuk dalam hati dia, dalam jiwa dia. Dia boleh hafal Quran, baca bismillahirrahmanirrahim daripada surah Al-Fatihah berakhir dengan surah An-Nas, boleh baca. Kan? Yang mari ni semua hafal ke belum lagi? Khatam dah? Berapa juzuk dah hafal? Belum, masih belum lagi lah. Sebahagian daripadanya mungkin sudah khatam. Artinya ayat-ayat Allah Ta'ala ini sudah masuk. Tetapi dalam ayat Allah Ta'ala itu mengandungi ayat al-manzurah, ayat yang perlu kita kena lihat, yang perlu kita lihat. Jadi kita baca ayat Quran, di antara ceritanya surah yang kita selalu baca ni, Sabbih isma rabbikal a'la, hal atak hadisul ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili. Tuhan kata, mu tak tengok ke unta? Siapa pernah tengok unta di sini? Tengok dalam gambar, tengoklah tak? Tengok betul kat depan? Belum lagi. InsyaAllah nanti kita pergi tengok. Seorang syekh buta mata dia. Sedih cerita ni. Satu perhimpunan hufaz, perhimpunan orang-orang hafal Quran. Syekh ni alim besar, hafiz, ulama qiraat dia ni, dipanggil untuk menyampaikan ucap tamu dalam program. Dia mari dalam ceramah, sudah dia ceramah nasihat kepada para hufaz. Akhir sekali Syekh kata, dalam hidup aku ni 2 kali aku bercita-cita minta Allah Ta'ala celikkan mata aku. Allahu Akbar. Orang duduk tunggu, bilalah, waktu manalah Syekh ni nak suruh celik mata? Adakah waktu dia kahwin, nak tengok muka isteri dia comel ke uduh? Tak? Ataupun waktu mana? Orang kata, Syekh, bila Tuan Syekh ni bercita-cita nak buka mata, nak tengok? Dia kata, yang pertama sekali, mula-mula sekali terdetik dalam hati aku nak buka mata, nak tengok, ketika aku baca ayat Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tuhan kata, mu tak tengoklah kepada unta, bagaimana aku jadikan dia unta? Unta ni pelik dia kejadian ni. Mulut dia rabik, sendi kaki dia ada 3, macam-macam lah benda pelik. Kalau nak dengar cerita unta ni, jadi ceramah unta pula. Nah. Yang kedua, Tok Syekh ni kata, yang kedua, aku nak celik mata hari ini sebab aku nak tengok di hadapan aku ini para hafazatul Quran, orang-orang yang telah menghafal Al-Quran. Satu dewan menangis mengenangkan bagaimana Syekh begitu sedih hati dia nak tengok muka-muka orang hafal Quran. Jadi alhamdulillah, anak-anak kita yang hafal Quran, semoga Allah Ta'ala beri taufik hidayah, dapat menghafalnya dengan itqan, dengan betul, dengan baik, dan beramal dengan isi kandungan. Sebab apa? Yang ketiga, untuk kita kuatkan akidah kita melalui ayat-ayat Al-Quran dan juga melalui ayat yang kita lihat. Ya, maka hari ini banyak dalam Quran ini mesti dikaitkan Al-Quran dengan sains. Al-Quran dengan sains ada. Tengok apabila kita tengok tentang Marajal Bahrain, tengok gambar macam mana 2 laut berlaku. Tengok tentang unta, tengok apa benda yang ada dalam Al-Quran ini, biarlah kita kait dengan sains supaya anak-anak kita ini hidup di ma'had tahfiz, tidak terasing daripada dunia sains dan teknologi. Tak boleh kata sains itu dunia belaka tu. Sains itu dunia. Kita ni hidup atas apa?
Kita hidup di alam akhirat dah. Alam dunia. Maka bagaimana hari ini kita nak menangani keruntuhan akidah orang-orang muda hari ini? Mesti melalui lorong yang mereka lalui. Mereka lalu melalui jalan kehidupan di sains hari ini. Kita juga kena bawa ilmu tentang sains. Maka yang penting sekali melahirkan ummatul muwahhidin, umat-umat yang menjaga tauhid dia. Maka itulah yang disebut dengan nama masyarakat madani yang betul-betul mengenali Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ciri-ciri umat yang kedua, umat madani yang kedua, mujtama' muwahhad. Tengok, tulisnya sama, dia panggil mujtama'. Yang pertama tadi muwahhid, mim waw ha dal, tapi ha bagi bawah, muwahhid. Yang kedua ini mujtama' muwahhad, artinya umat yang bersatu. Yang dikehendaki di sini ialah masyarakat yang bersatu dengan ikatan yang satu, iaitulah hablum minallah. Kita ikat dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Adalah kita duduk dalam umat yang satu, umat yang tidak berkelahi, umat yang tidak berpecah belah. Tengok dalam Al-Quran Tuhan sebut wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, iaitulah orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Dalam hadis kata umat ini akan berpecah sampai 72 puak, 73 kan, satastariqu ummati. Maka umat-umat yang berpecah ini, sebab apa kita berpecah? Kadang-kadang perpecahan yang berlaku di kalangan umat bukan dalam satu benda yang besar. Terutama sekali di zaman kita hari ini, kita tengok masyarakat kita, kata di ahli syair, umat Islam lah umat yang banyak sekali mekanisme untuk bersatu. Tapi umat Islam lah di antara umat yang paling banyak berkelahi. Itu realiti berlaku hari ini, kelahi saja. Sebab apa kita kelahi? Sebab kita salah belajar matematik kesatuan. Nak belajar matematik, kita dalam matematik kesatuan dia panggil, 100 tolak 1 tinggal berapa? 99. 100 tolak 5 95. 100 tolak 10 90. Sekarang ni mana besar? Yang 10 ke yang 90? 190 ke 9? Yang 10 besar kan? Kasih yang 20. Tentulah yang 90, yang 95 itu besar. Tapi bila mari umat berpecah hari ni, dah hak 5 tu besar, 95 kecil. Saya dulu bersahabat dengan ustaz ni, tapi sekarang ni tak boleh lagi dah. Sebab apa? Sebab dulu kalau solat, lepas solat dia sapu muka. Sekarang ni lepas solat dia tak sapu muka. Berapa besar perpecahan? Sapu muka atau sapu muka lepas solat? Besar ke kecil? Terlalu kecil. Perkara wajib dalam solat kan, rukun ke? Tak belaka. Rukun pun tidak, wajib pun tidak. Tapi kita telah mengambil satu juzuk yang kecil menjadi asas untuk kita berkelahi. Maka itu dia panggil silap matematik. Pasal tu sukar hari ni, memang agak sukar. Pelajar-pelajar ni, biarlah kita membesar dalam keadaan kita bersatu. Jangan pelajar-pelajar ni diajar berkelahi. Satu hari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berbincang dengan murid dia, kawan dia. Dalam perbincangan tersebut berlakulah orang panggil khilaf di kalangan mereka. Jadi murid dia ni keluar daripada majlis balik. Tak lama sekejap je Imam Syafi'i pergi ketuk pintu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man? Siapa? Dia kata Muhammad bin Idris. Dia tak kata aku Imam Syafi'i, dia kata Muhammad bin Idris. Anak murid dia kata, Muhammad bin Idris ni Asy-Syafi'i, ni guru aku. Mari buat apa ketuk pintu tengah hari ni? Dia pun pergi buka pintu. Assalam. Imam Syafi'i kata, satu masalah yang kita bersisih pandangan,
Tidak boleh menjadikan kita ni tanafur yang menyebabkan kita menjadi berjauhan, jauh diri kata orang. Sebab terlalu banyak lagi benda lain yang kita bersatu, tiba-tiba kita pergi main matematik, 5 tolak apa ni, 100 tolak 5, 95 kecil, 5 jadi besar. Jangan. Jadi panggil umat yang, maka kita ambil lah, di sinilah kita perlu ajar kepada pelajar-pelajar kita bagaimana Allah SWT sebut dalam Al-Quran Karim terlalu banyak ayat-ayat, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Kamu naklah berpegang dengan agama Allah Ta'ala ni, jangan berpecah. Allah Ta'ala bangkit dalam ayat surah Al-Imran ini, iaitulah tentang bagaimana kabilah Aus dan Khazraj di Madinah berkelahi. Berapa lama Aus dan Khazraj ni kelahi? Berapa lama? Tak belajar sirah? Belajar. Berapa lama dia kelahi? Tulis 120 tahun. Bukan balas kecil-kecil, 120 tahun dia kelahi. Dia berperang dekat nak habis, dia pupus tentera, berhenti. Besarkan anak-anak pula. 2-3 tahun lagi budak ni besar, perang pula. 120 tahun. Allah SWT tengok dalam Quran, wazkuru nikmatallahi alaikum iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah kamu dulu bermusuh-musuhan, Allah SWT jinakkan hati kamu. Maka Allah Ta'ala bangkit di sini. Islam dapat menyatukan masyarakat, bukan pemecah belah masyarakat. Tapi hari ini kalau kita tengok, orang Islam di antara orang yang banyak berpecah. Sebab apa? Mungkin disebabkan masalah dalaman kita sendiri, masalah jiwa kita, masalah berbagai-bagai masalah. Maka cuba kita lihat dalam muka surat 7, fenomena wahdah dalam masyarakat Muslim, mana fenomena kesatuan dalam masyarakat Islam cukup banyak. Di antara masyarakat ini bersatu dari segi ibadahnya. Dari segi ibadat, solat kita satu, adab ke arah kiblat saja, kan? Haji kita satu tempat. Dari sudut matlamat hidup kita satu je. Nak apa? Nak ridwanullah, nak mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Dari segi muamalat satu, ada yang halal, ada yang haram. Jadi kita mengatakan bahawa mekanisme umat Islam ini bersatu cukup besar. Tahu saya kata apa? Dalam kita solat al-jamaah, solatul jamaah, berapa imam ada? Seorang imam. Tak kira lah imam ni hafiz ke tak hafiz. Mungkin imam hari ni orang yang paling rendah sekali. Oleh kerana tak ada orang semua, imam tak ada, Bilal tak ada. Orang sini panggil Siak, Tok Siak, Tok Noja, Tok Siak. Tok Siak ada. Dia naik jadi imam. Bila dia Allah Akbar jadi imam, imam besar datang, pegawai agama datang. Adakah imam tu kena berhenti nak beri kepada orang besar datang? Tak. Dia teruskan imam. Dan siapa-siapa yang duduk belakang dia mesti taat pada dia. Tak boleh kata oleh kerana saya ni pegawai agama tinggi, saya nak rokok dulu pada imam. Boleh? Kenapa tak boleh? Ini dipanggil dari sudut solatul jamaah, mengajar kepada kita disiplin yang cukup besar. Yang pertama sekali dari sudut kesatuan. Kamu besar, kamu alim, kamu hebat setara mana, mesti patuh kepada imam yang ada di hadapan kamu. Maka itu dia panggil cara-cara kita nak bersatu. Terlalu banyaklah kesatuan. Orang kata, ada orang bukan Islam mari tanya, dia kata kamu perli kami kami sembah pekong, sembah apa, mu sembah batu. Orang kata, kat mana sembah batu? Mekah, di Kaabah. Kamu tengok ada orang sembah Kaabah? Ada? Yang kita solat di sini, ada Kaabah depan kita? Tak ada. Kaabah itu dia panggil simbol penyatuan umat. Andai kata Tuhan biar aja, tak ada syarat solat menghadap ke arah kiblat, kita boleh solat. Seorang masuk, pusing ke belakang, Allahu Akbar. Mari yang kedua pusing ke depan. Boleh katakan semua penjuru ada orang solat. Betul tak betul? Tak. Nampak tidak bersatu, kita berpecah. Tapi bila kiblat satu, semua masuk, Allahu Akbar, menuju ke arah yang satu. Itu dia panggil Kaabah. Itu bukannya
sembah, tapi dia adalah merupakan mercu tanda kesatuan umat. Yang ketiga, kita bagi ringkas sajalah, dia panggil ummatun muta'awinun mutarahim. Yang ketiga, ciri-ciri masyarakat Madani, umat yang saling bantu-membantu dan menghormati satu sama lain. Kita kena ingat, tidak pernah tercatat dalam mana-mana sejarah atau masyarakat yang saling bantu-membantu, tolong-menolong di zaman-zaman dulu dan zaman sekarang ini pun Allah Ta'ala telah beri kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, adalah kamu tolong-menolong di atas kebajikan dan takwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan sekali-kali kamu bertolong-tolong, bantu-membantu di atas bermusuh-musuhan. Jadi Allah Ta'ala dah ajar kepada kita supaya tolong-menolong. Dalam hadis ini sangat cukup banyak. Tengok hadis kata, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Nabi kata, bukan di kalangan umat kita orang yang tidak kesian kepada orang-orang yang muda, yang kecil, dan menghormati orang tua. Ini adab. Dalam adab, tanda satu hadis tadi, dalam akidah Nabi kita ajar kepada siapa? Abdullah bin Abbas. Di dalam adab Nabi kita ajar seorang sahabat, tanda nama dia Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, budak kanak-kanak, bila dia makan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan dia duk holo sini ambil makanan. Nabi kata, ya ulam, samillah, wahai anak, makan, baca bismillah dulu. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yali, makan hak depan kamu, jangan duduk ambil semua makan yang depan orang lah. Ini dia panggil hadis al-adab. Jadi cantiknya kita hajar hadis ini dengan hadis Ibnu Abbas tadi tentang tauhid kepada anak-anak kita di peringkat prasekolah lagi. Suruh apa hadis ini? Ya ghulam ihfazillah yahfaz. Hadis Umar bin Abdullah, ya ghulam samillah kul biyaminika. Jadi anak pengalaman dulu waktu anak-anak saya belajar di Pasti di Madinah dulu, hadis ini dihafal daripada kecil. Di Pasti sudah hafal, balik rumah petang-petang, ya ghulam samillah, ya ghulam ihfazillah. Jadi daripada kecil dia ajar, sebab kita nak didik anak kita ni, nak pasak dalam jiwa dia perasaan adab, perasaan sayang tauhid. Daripada kecil kita kena ajar. Tengok dalam adab ibadah, menghormati orang tua, membantu orang-orang yang susah, yang memerlukan. Dalam hadis yang sahih Nabi kata apa? Al muslimu akhul muslim. Seorang Islam itu saudara kepada seorang Islam yang lain. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Jangan dia tidak menzalimi saudara dia, dan dia tidak serahkan saudaranya kepada orang zalim. Wa man kana fi hajati akhi, siapa-siapa yang duduk menunaikan hajat saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, Allah Ta'ala akan tunaikan hajat kita. Wa man faraja muslimin kurbatan, siapa yang melepaskan susahan orang muslim, Allah Ta'ala lepaskan susahan dia pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullah, siapa dia tutup kelemahan, keaiban seorang muslim, Allah Ta'ala tutup kelemahan dia. Ini semua hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita mekanisme bagaimana sebuah masyarakat yang adil, yang aman, yang damai, yang harmoni, yang disebut dengan nama masyarakat Madani itu dibentuk melalui kesatuan, melalui tolong-menolong. Hari ini kita tengok ramai orang susah. Kalau kita nak kata tak ada orang susah, tiba-tiba tengok TV dalam jejak kasih. Jejak kasih kan, jejak apa dia panggil? Yang cari orang susah-susah, jejak apa? Bersamamu. Kiralah bersamamu ke apa punya tajuk. Yang pentingnya dia pergi cari jumpa. Kenapa kita cari tak jumpa? Sebab kita tidak bermain peranan. Patutnya kita dalam keluarga kena ingat, makcik kita, mak lang kita, mak pakcik kita, sepupu kita, orang ni, kita tengok dia, pergi ziarah dia, pergi ziarah. Hari ni kita ziarah, bukan berziarah, dipanggil membalas ziarah. Tahu balas ziarah? Kalau orang mari rumah kita, kita pergi rumah dia, betul? Kalau tak mari rumah kita, malah pergi aku rumah dia. Ayah dia naik kereta dengan anak, ni rumah pakcik kau ni, tapi oleh kerana dia tak pernah mari rumah kita, kita jangan pergi rumah dia. Siapa cakap? Bapak cakap kepada anak. Anak dia like selalu, setuju abah tak payah pergi.
Jadi ini dia panggil bapa telah menghasut anak untuk jadi tak baik. Sepatutnya ayah dia kata, mari kita singgah rumah ni sekejap, sebab dia tak pernah datang rumah kita. Dalam hadis Nabi kita bersabda, laisal wasilu bil mukafi, laisal wasil bil mukafi, bukanlah orang yang hubungi kita itu kita bagi balas kunjungan dia tu, itu dia panggil bukan nama silaturrahim. Tetapi makna silaturrahim itu allazi iza qata'ahu wasalah, bila orang putuskan hubungan kita pergi sambung, itu nama dia hubungan silaturrahim. Kita tengok dah senarai berapa lama ni orang ni tak mari rumah kita lama dah, dia ni tak mari lama, nak mari lama, maka kita senaraikan untuk kita pergi ziarah dia. Itu dia panggil menghubungi silaturrahim. Tapi kalau orang wasil, orang selalu mari rumah kita, kita pergi rumah dia, itu dia panggil membalas kunjungan, bukan makna menghubung silaturahim. Faham tak maksud dia? Itu salah faham kita. Kita duk fikir silaturahim ni kita dihubungi orang yang mari rumah kita lah. Laisal wasil bil mukam. Jadi kita naknya apabila orang putus hubungan kita sambung, itu dia panggil barulah betul dari sudut silaturahim. Yang terakhir dalam perbincangan kita ini iaitulah mujtama' afifun tahirun, umat yang baik akhlaknya, umat yang baik perangainya. Allah Subhanahu wa taala tahu manusia ni ada yang baik, ada yang lemah. Manusia ni ada yang baik, ada yang lemah. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala letakkan di hadapan kita, dia panggil al-zawajir, halangan-halangan, sekatan. Tuhan buat undang-undang hudud. Untuk apa? Untuk nak menyekat manusia nak jadi tak baik. Kalau aku mencuri, tangan kena potong. Kalau berzina, kena sebat. Berzina orang dah tua, kena rejam. Orang yang bunuh orang, dibalas bunuh. Itu dia panggil zawajir. Zawajir maksudnya sekatan yang menghalang manusia buat benda tak baik, buat benda jenayah, dihalang dengan undang-undang. Tetapi asasnya manusia ini telah dihalang untuk melakukan perbuatan yang tak baik melalui apa? Melalui keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau semua orang beriman tak ada masalah. Tapi oleh kerana keimanan kita ada yang tinggi, ada yang rendah, sebagaimana masyhur daripada kata-kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman kata apa? Innallaha nazala bil Quran ma nazala bis sultan ma nazala bil Quran. Allah Taala kadang-kadang dia beri dengan sebab kekuasaan itu lebih daripada Quran. Maksud dia dalam Quran bagi tahu dah berzina haram, judi haram, apa lagi, curi haram. Tapi orang mencuri juga, betul tak? Tapi bila ada undang-undang yang mencegah, ada undang-undang syariat, ada undang-undang hudud, maka ketika itu orang tak berani nak buat. Hari ni kita tengok jenayah semakin jadi. Tak? Dulu kalau kata nak bunuh orang senyap-senyap, hari ni pergi tembak depan rumah. Subhanallah. Keluarga sendiri, kadang-kadang anak-anak yang bunuh keluarga yang terdekat. Sebab apa? Apabila undang-undang syariat Islam itu tidak dilaksanakan, maka bala turun. Buatlah undang-undang keras setara manapun, tidak memberi kesan pada manusia, sebab Allah Ta'ala sebut dalam undang-undang hudud, nakalam minallah, pencegahan itu mari daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau manusia lepas pada manusia, tidak ada pencegahan daripada Allah, ketika itu keamanan tidak akan ada. Hari ini kalau kita balik ke rumah, cuba ingat balik, masing-masing ingat, daripada masuk pintu pagar nak sampai ke dalam rumah kita, berapa kunci ada? Berapa kunci ada? Pintu pagar, masuk rumah grill 2, pintu rumah pula berapa? 3, sliding yang cermin 4, pintu bilik 5 pintu ada. Bila orang nak merompak, nak mencuri, dia masuk ke 5 pintu ni, dia masuk ke atap. Gerai kita, pagar kita tu tak pagar hijau belakang. Tapi bila nakalam minallah, Allah Ta'ala yang jaga, dia tak beri hati manusia ni nak jadi jahat, nak masuk dalam rumah orang, tak tutup pintu pun tak apa.
Ini dia panggil masyarakat yang berpegang dengan syariat Islam, yang beramal dengan akhlak Islam. Bila kita menjadi manusia yang baik, Allah SWT akan beri pada kita yang baik. Muhasabah yang terakhir, saya nak pelajar-pelajar ni tengok dalam suratul Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi, apabila Sayyidina Musa dengan Khidir berjalan, yang ketiga dia pergi baiki tembok yang nak runtuh. Coba baca ayat dia. Cepat, siapa cepat dia dapat. Cerita yang ketiga, cerita yang pertama perahu kan, yang kedua gulam, yang ketiga jidaran yuridu an yanqadha fa'aqam. Dia jumpa dinding tembok yang nak terbalik, maka dia baiki. Nabi Musa bantah, orang kampung ni bakhil, tak mau terima kita sebagai tamu. Kita ambil upah lah, senang. Tak. Khidir cerita balik, sebab apa kita nak baiki di tembok ni? Sebab di belakang tembok ini ada harta. Kana li ghulamaini yatimaini. Sambung. Fil madinati wa kana, tak semangat lagu ni, cepat sikit. Wa kana abuhuma salihah. Tengok. Kerana tembok ini ada harta kepunyaan anak yatim. Anak yatim ni, wa kana abuhuma salihah, bapa dua orang anak yatim ini soleh. Kata di ulama tafsir, bapa dia itu al-jaddus sabi', atuk dia yang ketujuh. Datuk dia yang ketujuh soleh, ayah dia turun sampai ke cucu lapis yang ketujuh. Allah hantar mari nabi dengan rajul soleh, ataupun sebagai ulama kata Khidir pun nabi juga. Ada kata tidak nabi, tak apa. Kita kata Allah hantar mari dua orang soleh untuk menjaga harta kepunaan yatim. Sebab apa? Wa kana abuhuma salihah, kerana tok nenek dia orang soleh. Inilah kesan mujtama' madani. Apabila masyarakat ibu bapa menjadi orang yang soleh, insya-Allah anak-anak menjadi orang yang soleh. Kamu pelajar-pelajar yang masih lagi dalam suasana yang begini membesar, ingat tak salah satu daripada ciri-ciri golongan yang boleh duduk di bawah bayangan aras pada hari kiamat? Siapa? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak muda yang membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Saya mengatakan hani'an lakum, kita ucap tahniah kepada anak-anak yang telah memilih jalan ini menjadi pembawa Al-Quran, orang yang menjadi ahlul Quran, insya-Allah dengan akhlak yang baik, dengan hafalan Quran yang baik, kita jaga betul-betul. Kamu semua dapat anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu, menjadi ahlul Quran, menjadi ahlullah, orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itulah harapan kita, masyarakat Madani Al-Mansyud, iaitulah masyarakat yang baik, baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Apabila kita dibina masyarakat ini membesar dalam keadaan ini, maka inilah penghuni masyarakat, inilah penghuni negeri yang akan memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi setakat itulah yang dapat kita perbincangan ringkas kita pada pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.